Lepas tu orang lain tanya, so mungkin dia akan tension. Jadi mereka kena belajarlah cara mengawal kemarahan. Sebab customer ni lain-lain, mungkin soalan yang sama tapi daripada customer yang lain-lain. Jadi kontrol lah kemarahan. Perlu ada transport, kita kena naik shuttle bus daripada main building ke bilik yang kita menginap tu lah. Dekat van tu dia ada tulis orang yang basah tak boleh naik van tu. Ia memberi masalah lah kepada kami yang duduk di bilik atas, yang memerlukan shuttle bus ni. Perlulah dimaklumkan semasa check in lagi supaya kami lebih bersedia lah untuk pergi ke pantai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Thank you dan terima kasih kerana menonton video ini. Untuk yang baru masuk tu, ini adalah Aizan Nasa Sport. Jangan lupa subscribe dan please klik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Untuk video kali ini, aku nak buat sedikit review mengenai percutian kami di Hotel Damai Beach Resort pada 10 dan 11 April 2021. Hotel ini terletak di Santubong, iaitu kira-kira dalam setengah jam ataupun 1 jam perjalanan daripada rumah aku lah di Kota Samarahan. Jadi ia bergantung kepada kesesakan trafik. Kalau trafik jam mungkin ambil masa lebih lah. Tapi sebab kami bertolak pada hari Sabtu, keadaan trafik tidaklah terlalu jam pada seperti mana hari bekerja. Jadi dalam setengah jam lah kami sampai ke sana. Dari segi harga, aku tak nak bagi tahu harga lah sebab mungkin harga dia berbeza. Harga bilik hotel ni dia berbeza mengikut mungkin promosi harga dia lain, mungkin government rate harga dia lain, mungkin kalau booking harga dia lain, mungkin guna Traveloka harga dia lain. Jadi aku tak nak bagi tahu lah harga hotel yang harga bilik yang kami bagi tahu ni sebab mungkin harga dia berbeza-beza mengikut medium. Tetapi secara keseluruhannya terdapat berbagai-bagai hotel di resort ini. Ada yang hilltop view macam yang kami ambil ni. Yang hilltop view ni dia ada yang deluxe, dia ada yang biasa, dan juga dia ada baroque style, dia ada poolside view, dia ada beach side view ataupun seaside view. Jadi korang boleh layari laman web Damai Beach Resort untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut lah. Dari segi harga dia berbeza-beza ya. Jadi aku takkan reveal harga kat sini. Secara keseluruhannya hotel ni dari segi lokasinya sangat cantik sebab dia terletak di Santubong, berhampiran dengan Gunung Santubong. Jadi view-nya sangat cantik, pantainya bersih dan cantik, cuaca pun okey. Jadi kepada sesiapa kawan-kawan daripada Semenanjung atau mungkin daripada Sarawak sendiri yang ingin bercuti, mungkin boleh menjadikan hotel ataupun resort ini sebagai salah satu pilihan korang. Dari segi bilik, kami ambil bilik deluxe hilltop view. Ia terletak di atas bukit, di atas bukit. Jadi bilik yang kami tempah tu memang besar. Dia punya katil twin pun besar, ada sofa, ada cushion, dan lepas tu ada beranda macam yang korang tengok sekarang ni. Ada beranda, boleh aku buat video. Bilik dia sangat cantik, luas dan bersih. Dari segi keseluruhan, dari segi servisnya sangat bagus. Dari segi urusan check in, check out, hotel ini juga mengamalkan SOP yang memuaskan. Sebab sebelum kita masuk ke hotel tu lagi, di pagar besar tu lagi, diorang dah buat check untuk memastikan bilangan pengunjung ataupun bilangan penginap yang datang ke resort mereka. Jadi dari segi SOP untuk COVID-19 ataupun untuk dari segi kesihatan amat memuaskan lah. Mereka amat teliti. Even keropok pun diorang tanya ada bawa. Diorang tak membenarkan makanan dari luar dibawa. Even dia orang tanya masa check in dekat pagar gate tu pun, dia tanya ada bawa keropok ke tak, ada bawa makanan ke tak. Even keropok pun tidak dibenarkan masuk. Dari keseluruhannya lah, aku bagi dari keseluruhannya dulu. Dari segi layanan, dari segi servis, pada keseluruhannya pendapat aku dan Mami Naura, secara keseluruhannya baik lah. Baik. Tapi bukan tip-top, masih ada penambahbaikan yang perlu dibuat. Ini adalah pengalaman kami masa makan malam di resort ini. Secara keseluruhannya makanan dia sedap lah. Cuma ada penambahbaikan yang perlu dilakukan. Dari segi barbecue, harga dia adalah, ini harga yang aku bayar pada masa aku menginap di resort ni pada 10 dan 11 April 2021 lah. Harga dia mungkin berbeza, aku tak tahu. Tapi apa yang aku bayar ialah sebanyak RM85 seorang untuk dewasa untuk makan buffet. Makan buffet, dia ada barbecue, dia ada berbagai-bagai makanan lah dalam tu. Di resort ini dia ada satu kafe, nama dia Kafe Satang. Biasanya dia akan buat secara dine in lah, maknanya kita order ala carte, dia ada bagi menu, kita order, dia ada harga dia lah. Tetapi kalau kita nak, kalau dia ada buat event barbecue, sebab barbecue ni dia tak buat selalu, jadi kita boleh membayar sebanyak RM85
untuk makan barbecue. Dekat situ ada buffet, dia ada sos, dia ada chicken wing, dia ada berbagai-bagai lah menu yang dihidangkan secara buffet daripada situ. Okey, ini adalah pengalaman aku. Aku adalah antara orang yang datang lewat lah sedikit. Nak kata datang lewat gila tu tak lah, aku datang lewat sikit lah. Tetapi apa yang aku tengok, makanan dia kebanyakannya dah sikit lah, dah sikit. Lepas tu kena tunggu masa untuk top up. Kesian lah, okey, kesian kepada yang datang lewat. Kalau yang nak ambil barbecue, okey, kena bayar RM85, tapi kebanyakan makanan dah sikit ataupun mungkin dah habis. Kalau makanan yang habis tu mungkin habis terus, ataupun mungkin kena tunggu masa yang lama untuk dia orang top up balik. Sebab kebanyakannya makanan yang grill ni, macam contoh chicken wing ataupun sausage, mungkin dia orang ambil masa lah. Pengalaman aku masa aku duduk kat sini, aku nak makan chicken wing kan, aku suka chicken wing, kena tunggulah dalam setengah jam untuk tunggu dia orang grill balik, which is agak memakan masa lah. Ada juga yang datang lewat juga. Bila ada yang datang lewat dan bayar barbecue, kebanyakannya makanan mungkin dah habis. Jadi pihak resort sepatutnya tahu apabila dah tahu dia punya bekalan makanan untuk buffet dah habis, seharusnya mereka menyarankan kepada pelanggan-pelanggan ataupun penghuni yang datang lewat ni supaya bagi tahu awal buffet makanan dah sikit dan mungkin boleh ambil ala carte, daripada hanya menerima bayaran lepas tu bila penghuni tu tengok makanan dah habis, dia orang kecewa lah. Macam aku ni kategori lewat, tapi taklah lewat gila sampai habis. Maknanya aku masih menunggu chicken wing aku. Aku suka makan chicken wing kan. Okay, lepas tu ada yang dah habis. Macam contoh kambing, aku sempat ambil lah, ada sikit-sikit tapi tak dapat menikmati sepenuhnya sebab dah habis. Okay, dan dia orang dah tak top up dah. Jadi pada aku dengan harga RM85, okay, dengan makanan yang dah nak habis, okay, bagi aku tak berbaloi lah. Kalau maknanya yang RM85 tu berbaloi kepada orang yang datang awal. Masa tu makanan tengah banyak, jadi berbaloi lah untuk orang yang datang awal. Kalau orang yang datang lewat tu tak berbaloi. Jadi sepatutnya pihak resort bagi tahu customer, okay, kita punya buffet makanan dah habis, sebab ramai orang ini mungkin. Jadi mungkin cik atau puan boleh ambil ala carte lah, okay, takut rugi. Sedangkan yang aku, diorang just ambil je RM85, tapi bila aku tengok daging kambing dah boleh ambil sekali je, lepas tu dah tak boleh top up dah sebab dah habis. Lepas tu chicken wing pun kena tunggu, macam tu. Okay, mungkin pihak resort boleh membuat penambahbaikan dari aspek ini. Lagi satu, masa aku datang menginap kat sini, diorang ada barbecue. Okay, diorang ada barbecue. Sepatutnya barbecue tu dibuat di luar, tapi sebab atas sebab-sebab kesihatan, atas sebab alasan COVID-19 kes yang meningkat di Sarawak ni, jadi mereka telah buat keputusan untuk bawa semua penghuni-penghuni yang telah membuat tempahan barbecue ni masuk ke dalam kafe Satang ni. Jadi tempat tu jadi crowded. Orang yang tempah barbecue pun bersesak-sesak dengan orang yang nak dine in. Okay, jadi sepatutnya pihak pengurusan kekalkan saja buat di luar untuk barbecue dan dine in di kafe Satang tu, bagi saja orang yang nak makan ala carte. Sebab kalau semua barbecue punya, yang hotel yang barbecue, yang penghuni ataupun pengunjung yang makan barbecue tu semua bercampur di dalam satu tempat yang confined space, bukankah itu tidak selamat ke untuk mengurangkan risiko jangkitan? Mungkin boleh kekalkan, ataupun kalau tidak mungkin boleh cancelkan terus barbecue itu. Macam aku, mula-mula aku nak masuk terpaksa menunggu. Okay, sebab tujuan aku sebenarnya nak datang dine in, aku tak tempah untuk barbecue tu. Bila aku masuk dine in, dia kata kena tunggu sebab ramai. So aku pun tanya, kenapa ramai? Dia kata sebab bercampur orang yang tempah barbecue dengan orang yang nak dine in. Jadi mungkin pihak pengurusan resort boleh ambil tahulah mengenai perkara ini, mungkin boleh melakukan penambahbaikan dari segi kalau dari segi barbecue tu mungkin boleh kekalkan di luar, buat jarak yang jauh. Okay, mungkin lebih selamat daripada kumpul semua di dalam satu confined space yang mana boleh meningkatkan risiko jangkitan. Okay, ini sekadar cadangan daripada aku. Dari segi layanan masa barbecue tu secara keseluruhannya adalah baik lah. Tapi aku faham ada staff yang letih, ada staff yang letih, mungkin penat kot bakar-bakar grill ni. Jadi apabila aku tanya ada lagi ke top up, ada lagi tak top up chicken wing, ada lagi ke top up daging kambing, so dia orang jawab macam letih lah, macam punya nada tu berlain dalam macam marah dekat aku. Sedangkan aku bukannya marah dia orang pun, aku sekadar bertanya saja, okay, ada tak lagi chicken wing. Cara dia orang jawab tu agak kasar, aku faham mungkin letih lah, okay, sebab terpaksa cope dengan customer yang ramai.
Tapi kita kena belajar lah kontrol kita punya kemarahan. Sebab ya, bila kita deal dengan customer yang ramai ni, kemungkinan customer akan tanya soalan yang sama, tapi ia bukannya mewakili satu customer. Okay, mungkin orang lain tanya yang sama, aku pun mungkin tanya soalan yang sama. Chicken wing ada lagi tak? Chicken wing ada lagi ke tak? Mungkin apa ni, lem ada lagi ke tak? Lem ada lagi ke tak? Aku tanya, lepas tu orang lain tanya, so mungkin dia akan tension. Jadi mereka kena belajarlah cara mengawal kemarahan. Sebab customer ni lain-lain, mungkin soalan yang sama tapi daripada customer yang lain-lain. Jadi kontrol lah kemarahan. Secara keseluruhannya, aku nak dari segi layanan barbecue, aku tengok, aku tak tahu nak bagi tahu bahagian department mana, sebab aku tengok ada berbagai-bagai warna baju dekat staff bila aku makan barbecue tu. Aku tengok yang staff yang pakai baju hijau tu, dari segi dia layan customer, bagi aku tip-top lah. Yang pakai t-shirt putih, geng-geng yang pakai t-shirt putih, okey, bagus juga. Aku happy dengan korang atur betul-betul, ambil berat tentang kami, terutama aku yang bawa Naura ni. Jadi yang pakai baju putih bagus juga. Okey, yang pakai baju hitam tukang-tukang bakar tu, secara keseluruhannya aku tengok baik. Sebab semalam aku makan ketam. Okey, bila aku nak makan ketam tu, ketam dah habis. So aku minta dengan brother yang pakai baju hitam tu, brother pakai baju hitam pun, okey bang, nanti kita tambah. Secara keseluruhannya baguslah. Tetapi ada juga yang mungkin letih kot. Okey, letih. Tapi kenalah kontrol. Bila aku tanya chicken wing ada ke tak, aku bukannya tanya banyak kali, aku tanya chicken wing ke tak, sebab aku tengok dalam tu dah tak ada chicken wing. Dan masa tu aku tak makan lagi chicken wing. Jadi cara dia jawab tu mungkin boleh lebih lembut lah. Okay, sebabnya customer ni lepas ni mungkin orang lain akan tanya juga benda yang sama. Okay, jadi kita tak bolehlah marah-marah customer, sebab customer bayar bukan murah. Mungkin ada family yang memang dah kumpul duit dah kerja susah-susah nak kumpul duit, nak pergi makan, bawa anak isteri pergi ke resort. Jadi mungkin kalau dengan layanan macam ni, mungkin bagi mereka tak berbaloi lah. Bila kita tanya bayar mahal-mahal, tiba-tiba kena dibalas dengan sedemikian. Jadi mungkin in the future mungkin boleh improve dari segi itu. Tapi keseluruhannya barbecue semalam aku bagi tahap baik lah, nak kata excellent tak. Okay, tahap baik. Mungkin dia boleh buat penambahan baikan daripada semasa ke semasa. Sekarang breakfast. Okay, breakfast pada aku keseluruhannya okey. Mami Naura pun kata okey. Cuma penambahbaikan yang aku nampak, penambahbaikan yang perlu dilakukan dekat resort dari segi breakfast ni, dari segi kesegaran makanan tu. Sebab aku suka spesifik, sebab aku rakyat Malhain. Aku macam aku suka makan chicken wing. So aku akan cerita pasal chicken wing. Pada macam sekarang ni, pasal breakfast, telur rebus yang ada dekat nasi lemak tu sejuk macam bau keluar dari peti. Jadi mungkin untuk penambahbaikan mungkin boleh heatkan sikit lah telur tu. Mungkin orang lain akan rasa yang sama, mungkin akan fikir, oh ini telur daripada peti sejuk semalam ke. Jadi kita tak naklah ada persepsi macam tu daripada customer. Jadi mungkin boleh buat penambahbaikan di sini. Mi goreng pun ada orang kata ada yang sejuk. Aku tak makan mi, tapi ada yang kata mi sejuk. Mungkin boleh panaskan kot, mungkin boleh letak api ke, aku tak tahulah. Aku tak perasan ada api ketak bawah tray tu. Tapi bila customer kata sejuk, jadi aku masukkan juga dalam komen. Tapi dari segi layanan terbaik, sebabnya mereka profesional lah, mereka care dengan customer dia orang. Sebagai contoh tadi Naura meragam sebab Naura mengantuk sebenarnya. Dia suka main dekat pantai, semua mengantuk. Malam dia tak nak tidur sebab enjoy katil dia lembut, dia suka kat katil tu. Jadi semalam dia tidur lambat. Pagi ni sebab kita orang nak breakfast, kita orang bangun awal, dia meragam lah. Bila meragam, ada seorang staff tu, dia pakai baju batik, mungkin manager, mungkin supervisor kot. Dia hidangkan air kat Naura sebab untuk Naura tenang lah. Okay, itu bagi aku dia sangat care. Jadi aku bagi thumbs up kepada staff tersebut. Yang terakhir ialah pengangkutan ke bilik hotel. Okey, untuk makluman korang, bilik yang kami tempah di resort ni adalah Hilltop Deluxe Hilltop View. Dia bukan, kita bukan boleh jalan terus daripada receptionist tu, tempat kita check in tu, ke bilik hotel. Kita perlu ada transport. Kita kena naik shuttle bus daripada main building ke bilik yang kita menginap tu lah. Dekat van tu dia ada tulis orang yang basah tak boleh naik van tu. Dia memberi masalah lah kepada kami yang duduk di bilik atas, yang memerlukan shuttle bus ni. Perlulah dimaklumkan semasa check in lagi, supaya kami lebih bersedia lah untuk pergi ke pantai nanti. Bila kami ke pantai, sebab semalam aku turun macam tu je. Lepas tu, yalah, nasib baik aku tak basah kuyup sebab aku main kat tepi je. So seluar aku adalah pasir-pasir sikit. Orang yang bawa van tu tak bagi aku naik sebab kata aku ni kotor sangat. Ada juga penghuni lain yang mempunyai situasi yang sama, tak boleh naik van sebab basah ataupun mungkin ada pasir. Okay, pasir aku boleh buang lah, aku dah buang lah pasir tu dan aku dibenarkan naik. Cuma kalau macam mana kalau yang dah basah, okay, yang pergi tapi tak
tak bawa apa-apa, mungkin sekadar nak basahkan diri tapi terus nak naik ke hotel, mungkin pihak resort boleh bagi tahu awal semasa check in tu lagi, dan bagi tahu okey, encik duduk di Hilltop View, van kami tidak benarkan orang basah untuk naik ke van sebelum ke hotel. Jadi perlu encik perlu ni bawa kelengkapan semua, pastikan badan kering lepas mandi baru boleh naik van. Kena bagi tahu awal lah daripada situ. Okey, bukannya dia orang ada rules lah, rules untuk menginap di resort tu kena sign semua, kalau tak didenda semua, tapi tidak dinyatakan di dalam tu kita kena kering untuk menaiki shuttle bus. Benda ni kena boleh dimasukkan di dalam diorang punya syarat lah, terutamanya kepada penghuni-penghuni ataupun customer-customer yang ambil bilik Hilltop View ataupun bilik-bilik yang memerlukan shuttle bus, sebab shuttle bus tak bagi kita basah. Jadi perlu dah diletakkan rules tu semasa kita check in lagi, supaya kita lebih alert dan bersedia. Tetapi secara keseluruhannya, secara aku buat rangkuman semua, mungkin ada benda-benda yang aku tak cover di dalam review ini. Ini adalah review pendek saja berdasarkan pengalaman pendek aku, dan aku tak ada nak buat review semua benda. Tapi secara keseluruhannya resort ni bagi aku bagi tahap baik lah. Kalau aku bagi out of 5, aku bagi 4. Cuma inilah yang aku cakap tadi tu, perkara-perkara yang mungkin pihak resort boleh pertimbangkan untuk ditambah baik. Keseluruhan kami berpuas hati dengan keadaan di hotel ni, dan mungkin insya-Allah mungkin kami akan datang lagi pada masa depan. Dari segi view aku sangat suka. Mungkin lepas ni aku akan ambil hotel di bawah pula, okey, untuk memudahkan lah. Mungkin lepas ni tak perlu naik shuttle bus lagi, jadi tak perlulah berbasah, tak perlulah bawa baju lebih untuk mengeringkan badan sebelum naik shuttle bus. Kalau tak, kena tegur dengan staff hotel. Jadi sekian saja review Damai Beach Resort daripada aku. Untuk daripada 5, 1, 2, 3, 4, 5, aku bagi 4 lah. Okay, 4/5 untuk secara keseluruhannya. Jadi penambahbaikan ataupun cadangan aku untuk penambahbaikan telah aku beritahu sebelum ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Please subscribe, please comment, please share, please like, dan jangan lupa ketik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Setakat ini saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.